Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Okey, pada tahun ni 2021 Ustazah akan mengajar pendidikan Islam tahun 5 Mawar dan 5 Melu. Okey, semua dah kenal kan Ustazah? Ustazah Nabila. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ni? Tengok dulu Okey, apa yang kamu boleh tengok dekat skrin ni? Yang kamu boleh tengok dekat sini ialah ada gambar apa ni? Ada gambar matahari, sistem planet, sistem suria kita. Di sini ada bumi, ada matahari. Kita nampak sini. Bumi mengelilingi matahari. Ini matahari. Ini semua apa ni? Sistem suria kita lah. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Tentang apa? Cuba kamu teka tentang apa Ada tajuk kita hari ni. Okey. Kalau tanya-tanya kat sini, dia tertanya-tanya. Siapakah pemerintah atau pentadbir alam ini yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi? Okey, rasa-rasa semua? Siapa? Mesti dah tahu jawapan ni. Siapa? Pemerintah atau pentadbir di dalam alam ini ialah Allah. Tak ada yang lain dah. Allah lah yang memerintah, yang pentadbir, yang memiliki isi bumi, isi langit semua ni. Sistem suria semua tu Allah lah pemerintah dan Allah pentadbir. Tak adalah dekat kalau kata dekat planet Marikh ada Tuhan lain, tak ada. Mesti Allah sahaja yang memerintah semua ni alam ni semua. Bukan kata bumi saja, di mana-mana sajalah sistem planet kita ni, planet di mana-mana saja Allah je, tak ada lah Tuhan satu, Tuhan dua. Allah sahaja. Okay. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang erti maksud nama Allah Al-Malik. Macam mana? Al-Malik. Alif, Lam, Mim, Lam, Kaf. Al-Malik. Okey, apa maksud Al-Malik ni? Kita tengok. Kamu boleh tengok juga maksud ni di dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 66. Kalau dah ada lah. Okey, Al-Malik bererti Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang menguasai segala-galanya. Itulah Al-Malik yang menguasai segala-galanya. Apa dia yang segala-galanya? Termasuklah di bumi, di langit, segala-galanya lah. Kita ni pun ialah milik Allah. Okey. Ini ialah bukti bahawa Allah itu Al-Malik. Bukti ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-2 dan banyak lagi bukti. Kalau bukti ini ialah bukti dalil naqli. Kalau bukti akli kita boleh fikir sendiri. Apa bukti Allah ini milik kita? Kita boleh berfikir. Okey. Boleh sebut dengan Ustazah sama-sama. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Hadid
ayat 2. Kalau kita tengok sini, dialah yang memiliki kuasa. Tak ada lah, kita tak ada lah kuasa apa-apa. Tak ada daya kita langsung. Apa yang kita buat selama ni bukan kekuasaan kita, tetapi hanya di atas izin Allah sahaja semuanya berlaku. Okey, memiliki kuasa pemerintahan langit dan di bumi. Menghidupkan dan mematikan. Kita ni Allah hidupkan kita dan Allah juga mematikan kita. Bukan setakat kita saja, haiwan-haiwan, semua makhluk dekat muka bumi, makhluk dekat langit. Makhluk dekat langit ni apa dia? Apa ni? Awan. Semua itu bermaksud makhluk lah. Awan, apa lagi? Kalau kat bumi ni, haiwan lah. Haiwan, kucing, itu pun Allah yang menghidupkan dan mematikan. Bumi ni pun ialah makhluk Allah juga. Dia akan hancur juga suatu hari nanti, iaitu masa bila? Masa hari kiamat. Okey. Dan dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bukanlah kita tak ada daya apa pun, kita tak berkuasa apa pun. Allah yang kita boleh gerakkan jari kita ni pun atas kehendak, atas izin Allah sahaja. Kalau Allah tak izin, apa akan jadi? Tak boleh bergerak jari kita ni. Sebab itulah kita kena bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Boleh melihat itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah sahaja. Kita tak ada daya apa-apa pun. Kalau Allah nak tarik nikmat kita bila masa, boleh Tuhan tarik. Kalau Allah nak tarik nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat melihat, nikmat bercakap, Allah boleh tarik bila-bila masa. Sebab itulah kita kena bersyukur dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Walaupun kadang-kadang kita ni solat pun tak, kadang-kadang tak tutup aurat dengan sempurna je. Kadang-kadang tersalah cakap, menyakitkan hati orang. Macam-macam lagi kesalahan kita. Tapi Allah tetap bagi nikmat dia. Jadi kita kena bersyukurlah. Alhamdulillah. Bersyukur selalu. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan lagi. Selalu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi. Jadilah orang yang bersyukur. Okey, apa lagi? Maksud nama Allah Al-Malik. Al-Malik ni bererti, ikut dengan Ustazah, bererti Allah yang maha menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Nama Allah Al-Malik bererti Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Allah lah yang memerintah, yang tak ada lah berkongsi pemerintahan dengan yang lain ke, semua tak ada. Allah saja pemerintah dan pentadbir. Dia pemilik pentadbir, pemerintah, pentadbir dan pemilik mutlak. Mutlak semata-mata hanya Allah, tak ada berkongsi dengan siapa-siapa pun. Itulah dia pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Latihan kamu pada hari ini, Ustazah nak kamu latih Tubi menyebut maksud erti Allah ni, iaitu Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Okey, itu latih Tubi kamu sendiri. Kemudian kamu tuliskan di atas kertas, ataupun kalau kamu masih ada lagi buku tulis yang tahun lepas, yang tahun 2020, Pendidikan Islam, buku tulis Pendidikan Islam, kamu salin dekat buku tulis tu, salin tentang ni. Inilah erti Allah Al-Malik. Tulis tajuk dia, nama Allah Al-Malik. Okey. Tulis nama Allah Al-Malik bererti Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Sampai bawah ni kamu tulis. Kemudian Ustazah nak kamu sumbang sarankan 5 benda, 5 makhluk ciptaan Allah. 5 makhluk ciptaan Allah. Tulislah terus. Tulis apa yang kamu rasa.
manusia, apa lagi? Sampailah 5 saja. Tak payah banyak-banyak, 5 saja. Boleh campur makhluk yang berada di langit dan makhluk yang berada di bumi. Kalau makhluk di langit tu, selalunya kita tak nampak makhluk di langit. Contohnya malaikat, itu makhluk di langit. Makhluk di bumi, apa contoh makhluk di bumi yang Allah telah cipta? 5 sahaja. Kalau ikut-ikutnya memang banyak ciptaan Allah. Semua Allah yang cipta, tapi hanya 5 makhluk saja, 5 benda sahaja yang dicipta oleh Allah. Okey, sekian itu sahaja daripada Ustazah. Semoga semua boleh menyiapkan tugasan dengan baik dan semua sihat pada hari Jumaat ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.